Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan ceria selalu. Baiklah, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa penerang hati dan juga doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk bab baru, bab 10, gelombang bunyi. Baik, pertama sekali kita akan tengok ciri-ciri gelombang bunyi. Bunyi adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh getaran. Sebagai contoh, peralatan bunyi menghasilkan bunyi melalui getaran. Pemindahan bunyi. Bunyi memerlukan medium untuk merambat ataupun untuk bergerak. Bunyi boleh merambat melalui pepejar, cecair dan gas, tetapi tidak melalui vacuum. Sebab itulah kalau ada apa-apa aktiviti di angkasa lepas, contohnya seperti bintang meletup atau sebagainya, kita tak boleh dengar. Kenapa? Sebab ruang angkasa adalah vacuum. Bunyi tidak boleh merambat melalui vacuum. Dia hanya boleh merambat melalui pepejar, cecair dan gas. Sebagai contoh, apabila loceng dibunyikan, permukaan logam loceng akan bergetar. Zarah-zarah udara di sekeliling loceng turut bergetar dan berlanggar dengan zarah-zarah udara yang menghampirinya. Getaran ini dipindahkan dari satu zarah ke zarah yang lain bersebelahan dalam bentuk gelombang. Dengan cara ini, loceng menghasilkan bunyi yang dapat didengar oleh telinga pendengar. Kita tengok kelajuan pemindahan bunyi dalam pepejar. Bunyi dipindahkan dengan cepat melalui pepejar. Apabila zarah-zarah pada satu hujung pepejar mula bergetar, getaran itu menyebabkan zarah-zarah yang bersebelahan turut bergetar dengan pantas kerana zarah-zarah pepejar tersusun rapat. Jadi bila satu dekat sini bergetar, pemindahan tu cepat sebab dia duduk rapat. Untuk kelajuan pemindahan bunyi dalam cecair, susunan zarah dalam cecair yang kurang rapat menyebabkan getaran bunyi dipindahkan dengan perlahan berbanding dengan pepejar. Untuk pemindahan bunyi dalam gas pula, gelombang bunyi merambat melalui gas dengan sangat perlahan kerana susunan zarah gas yang berjauhan antara satu sama lain melambatkan pemindahan getaran. Jadi, kita boleh kata kelajuan pemindahan bunyi dalam pepejar paling cepat melalui pepejar, perlahan melalui cecair dan sangat perlahan melalui gas. Pantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi boleh dipantul dan diserap apabila terkena pada permukaan suatu objek. Sifat ini adalah sama seperti sifat cahaya. Jumlah bunyi yang dipantulkan atau diserap bergantung kepada permukaan objek tersebut. Contohnya dalam rumah yang
kosong. Okey, permukaan yang keras dan licin akan memantulkan bunyi dengan baik. Sebab itu, kalau kita masuk dalam gua, kita bercakap, kita boleh dengar balik bunyi tu sebab dia terpantul pada dinding gua yang licin dan keras. Permukaan yang lembut dan kasar menyerap bunyi dengan baik. Okey, sebab tu rumah kita tak bergema sebab dah ada sofa, dah ada kapet. Jadi semua permukaan yang lembut dan kasar itu dia akan menyerap bunyi. Baik, kenyaringan dan kelangsingan bunyi. Telinga kita mampu membezakan bunyi-bunyi yang didengar kerana bunyi mempunyai kekuatan dan kelangsingan yang berbeza. Kekuatan atau kenyaringan bunyi yang dihasilkan bergantung kepada amplitud gelombang bunyi. Kelangsingan bunyi pula bergantung pada frekuensi bunyi yang dihasilkan. Okey, frekuensi diukur dalam unit Hertz. Bunyi lembu melenguh ialah bunyi berfrekuensi rendah. Contoh Okey, bunyi tikus mendecit adalah bunyi berfrekuensi tinggi. Kekuatan bunyi ataupun kenyaringan bunyi dihasilkan berubah dengan kekuatan kunci piano yang ditekan. Okey, ini adalah hubungan antara kenyaringan dengan amplitud dan kelangsingan dengan frekuensi. Okey, dia bergantung kepada amplitud dan juga frekuensi. Amplitud akan mempengaruhi kenyaringan atau kekuatan bunyi itu. Okey, frekuensi pula akan menghasilkan kelangsingan yang berbeza. Apabila frekuensi gelombang bunyi bertambah, kelangsingan bunyi menjadi lebih tinggi. Apabila frekuensi gelombang bunyi berkurang, kelangsingan bunyi menjadi lebih rendah. Apabila amplitud gelombang bunyi bertambah, bunyi menjadi lebih kuat. Apabila amplitud gelombang bunyi berkurang, bunyi menjadi lebih perlahan. Okey, kesan Doppler. Kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati atau kedua-duanya. Okey, contoh. Katakanlah ada bunyi, ada ambulan datang. Frekuensi bunyi siren yang didengari oleh pemerhati meningkat apabila ambulan mendekati pemerhati yang tidak bergerak. Okey, lepas tu bila ambulan ni dah melepasi orang ni, pemerhati ni, frekuensi bunyi siren yang didengari berkurang apabila ambulan dah melepasi daripada pemerhati tadi. Okey, berikut adalah contoh-contoh kesan Doppler. Terdapat banyak contoh lain yang melibatkan kenderaan bergerak laju di mana kesan Doppler dapat diperhatikan, seperti sebuah kereta membunyikan horn semasa dipandu. Bunyi kipas kapal terbang semasa ia terbang melepasi kita. Dan siren sebuah kereta bomba semasa ia bergerak dengan laju di sebatang jalan raya. Okey, kita tengok pula fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Okey, pertama, fenomena pantulan gelombang bunyi.
Gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari permukaan keras. Macam cikgu cakap tadi yang dalam gua tu. Okey, bunyi yang dipantulkan ini menyerupai bunyi asal tetapi mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga pendengar. Gema boleh didengar di kawasan seperti dewan tertutup, bilik kosong, gua, terowong dan juga gaung. Okey, dekat mana kita guna pantulan gelombang bunyi ni? Pantulan gelombang bunyi yang berbeza dapat dihasilkan apabila gelombang bunyi terkena pada permukaan yang berbeza. Okey, pantulan yang direkod ini akan memberi pelbagai maklumat dan imej yang digunakan dalam pelbagai sektor. Okey, contoh, atra bunyi merupakan sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 220,000 Hz. Okey, atra bunyi tak dapat didengar oleh manusia tapi boleh didengar oleh haiwan seperti kelawar yang menggunakan gelombang bunyi itu untuk memberi panduan arah. Okey, teknologi pantulan atra bunyi yang dikenali sebagai sonar digunakan dalam industri perkapalan untuk mengesan objek di bawah air. Okey, teknologi ini juga digunakan dalam sektor lain seperti perubatan dan perikanan. Okey, kapal nak detect ada kawanan ikan ke tak, okey, dia akan pancarkan gelombang bunyi, okey, and then gelombang bunyi itu akan terpantul balik dan dikesan oleh radar pada kapal. Okey, ni contoh lain ultrasound, okey, yang digunakan untuk scan baby, okey, untuk scan sendi-sendi. Okey, had pendengaran. Frekuensi bunyi yang dapat dikesan oleh telinga manusia terhad kepada julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Julat ini semakin berkurang apabila usia kita meningkat kerana telinga kita menjadi kurang sensitif terhadap frekuensi bunyi. Ini adalah julat pendengaran. Okey. Jadi kalau bunyi itu berada di luar julat pendengaran kita, so kita tak dengar, tapi haiwan lain boleh dengar. Haiwan mempunyai had pendengaran yang tersendiri. Okay, kelawar, dolfin dan anjing adalah antara haiwan yang mempunyai julat pendengaran yang lebih tinggi berbanding dengan manusia. Deria pendengaran manusia yang terhad menyebabkan kita tak dapat mendengar bunyi yang terlalu lemah atau jauh. Jadi, kita menggunakan peralatan khas untuk mengatasi had pendengaran manusia. Okey, contohnya stetoskop untuk membantu doktor mendengar denyutan jantung pesakit. Okey, kita guna pembesar suara untuk menjadikan suara kita lebih kuat supaya dapat didengar daripada jauh. Alat bantu pendengaran boleh menguatkan bunyi yang memasuki telinga. Okey, ini untuk orang yang mengalami masalah pendengaran. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Jangan lupa siapkan latihan yang cikgu akan berikan sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.